wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Putri, saya salah seorang ahli kumpulan J dan hari ini saya ingin berkongsikan pengalaman saya menjalani kursus ekorelawan terutama bagi modul tanah tanih yang sihat. Kenapa saya memilih modul ini? Kerana ini adalah modul yang pertama kami jalani secara mod pembelajaran kendiri dan kami telah diberikan slide dan juga video tutorial untuk mengenal pasti sama ada tanah itu sihat ataupun tidak. Bagi tugasan, kami juga telah diberikan 3 jenis tanah, tanah A, tanah B dan tanah C untuk kami kenal pasti sama ada tanah itu sihat ataupun tidak. Walaupun kami telah diberikan masa yang agak panjang untuk kami pelajari modul-modul dan slide tersebut, namun pada waktu itu saya sedang menjalani peperiksaan pertengahan tahun dan saya terpaksa menangguhkan beberapa tugasan sehingga ke akhir waktu dan kerana saya risau saya tidak dapat saya memerlukan masa yang lebih panjang untuk memahami slide-slide yang diberi. Namun begitu, setelah menjalani pembelajaran tersebut secara kendiri, saya telah dapati video dan juga tutorial yang diberikan adalah amat padat, ringkas dan juga senang difahami yang telah membantu saya menyiapkan tugasan hanya dalam masa beberapa jam sahaja. Dan melalui model ini juga saya dapat saya lebih menghargai tanah tanih di sekeliling kita dan juga kepentingannya seperti memelihara kita daripada bencana alam seperti banjir dan juga tanah runtuh. Itu sahaja daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aina Najwa. Saya akan memberikan refleksi terhadap modul air, sungai dan manusia. Air merupakan satu sumber alam yang sangat bernilai untuk manusia. Manusia memerlukan air untuk menjalani kehidupan seharian kerana ia merupakan sumber yang penting dalam pelbagai bidang ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perikanan dan juga penjanaan sumber tenaga elektrik di empangan. Hampir 70% daripada permukaan bumi ini dipenuhi dengan air. Bukan sahaja di laut, air juga wujud di dalam udara, sungai, tasik, glasier dan juga tanah. Selain itu, 60% daripada tubuh badan manusia juga berisi dengan air. Dari satu sudut, air amat penting bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup. Air juga bukan sahaja untuk diminum, akan tetapi ia juga digunakan untuk kegiatan harian manusia seperti membasuh, mandi, beribadat dan sebagainya. Sungai merupakan salah satu unsur alam semula jadi dan merupakan satu khazanah yang perlu dipelihara. Di Malaysia, kita amat beruntung kerana digunakan banyak sungai untuk dijadikan sumber air. Antara kepentingan sungai yang utama adalah untuk membekalkan air bersih kepada manusia untuk kegunaan domestik. Hari ini, bekalan air daripada sungai-sungai disalurkan ke tempat kediaman dengan menggunakan saluran paip bagi memudahkan kehidupan seharian manusia. Jika dilihat dari sudut lain, sungai juga penting kerana ia berfungsi sebagai kawasan habitat semula jadi hidupan akuatik seperti ikan. Kewujudan hidupan tersebut dapat membantu mengekalkan ekosistem alam sekitar dan mengekalkan rantaian makanan semula jadi. Sebagai kesimpulan, sumber air dan sungai perlu digunakan dan dipelihara dengan baik kerana kelangsungan hidup manusia sedikit sebanyak bergantung kepada sumber ini. Sumber air yang bersih diperlukan bagi memastikan manusia dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nadiatul Balkis. Nombor metrik A200106. Saya merupakan salah seorang pelajar yang mengambil kursus penjelajahan ekosistem alam sekitar atau dikenali sebagai ekorelawan. Dan sepanjang satu sem ini, kami diberikan pelbagai modul yang menarik untuk dipelajari, dan salah satu modul yang menarik perhatian saya ialah modul sisa. Bagaimana kami belajar cara pengurusan sisa itu dilakukan, bagaimana punca dan tindakan yang dilakukan untuk menguruskan sisa-sisa yang ada dalam negara kita sendiri. Dan tugasan yang menarik bagi saya ialah dalam modul sisa inilah kami mengadakan satu projek alam sekitar di mana kami diarahkan untuk mengumpul sisa-sisa di dalam college, dan saya telah menjalankan aktiviti pengumpulan barangan sisa ini di dalam blog saya, dan bagi saya itu satu perkara yang menarik bagaimana saya mengenal pasti kategori sisa-sisa itu sendiri dan
cara untuk mengumpul dan pelbagai halangan yang saya hadapi. Bagi saya itu satu pelajaran yang saya tak akan dapat dekat tempat lain. Kami perlu mengolah sisa-sisa itu kepada barangan yang di kita semula yang lain. Dan benda ni sangat menarik bagi saya sebab saya tak pernah buat dan sangat mencabar untuk membuatnya. Bagaimana, apakah fungsi dia, apakah kegunaan dia, apa efek yang berlaku jika sesebuah sisa itu berubah fungsinya. Dan bagi saya, banyak sangat saya belajar. Bagi saya, modul ni sangat menyeronokkan dan efektif. Jadi saya harap sangat kursus ni diadakan pada setiap SEM. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afika Najwa binti Muhammad Ashri, Nombor Matrix A200498. Saya telah mengikuti kursus Citra LMCP 1522 atau lebih dikenali sebagai ekorelawan. Di dalam kursus ini terdapat pelbagai modul yang sangat menarik, dan di antara modul yang paling menarik bagi saya ialah modul hutan tropika. Modul hutan tropika ini telah dilakukan secara luar kelas ataupun outdoor activity. Modul ini juga telah memberi saya satu ilmu yang baharu tentang pokok yang tidak pernah saya ketahui pun sebelum ini, seperti jenis pokok, ciri pokok, perbezaan bentuk daun, perbezaan batang, jenis batang dan sebagainya. Ini telah memberi saya satu hobi yang baru yang dapat saya jadikan, yang dapat saya lakukan dalam masa terluang saya. Jadi kursus ini adalah kursus yang sangat menarik untuk semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Muhammad Faris Mustaqim bin Saadun. Nombor matrik saya A20327. Saya daripada ahli kumpulan J. Okay. So hari ni saya ingin membincangkan tentang modul sisa. So modul sisa ni apa yang kita boleh dapat ialah apa itu sisa pepejal. So sisa pepejal ni adalah sisa yang lebihan sampah macam tu, ataupun sisa yang setiap hari kita buang. Okey, dekat rakyat Malaysia ni menjana 0.8 kg hingga 1.5 kg sisa pepejal setiap hari. Proses yang menjanaan berlaku pada kadar yang lebih cepat berbanding proses degradasi bahan buangan, dan hal ini amat membimbangkan. Okey. Okey, masalah yang kawasan pelurusan ini, kita dekat Malaysia ni tidak ada had dia untuk kita buat sisa pepejal. Apabila kita buang lebih banyak, jadi kita tak ada ruang untuk kita buang ke Malaysia ni. Okey, so dekat tapak pelurusan pun dia akan jadi penuh di situ. Okey, apabila benda ni dia berlaku, dia akan membuatkan pencemaran lah. Contohnya pencemaran alam sekitar, pencemaran air dan pencemaran sekeliling lah, maksudnya penggunaan yang tidak selesa untuk kita punya masyarakat di luar sana. Okay. So kat sini kita boleh tengok air larut resap yang mengalir dari tapak pelurusan sampah meresap masuk dalam sumber air bawah tanah. Air lilihan dari tapak pelurusan akan mengalir ke sungai yang berhampiran, khususnya melalui air bawah tanah, dan ini secara langsung boleh mencemarkan sungai tersebut. Okay. So kat sini kesan kepada air dan tanah. Okey, sisa pepejal seperti plastik dan polistiren tidak boleh terlerai secara masa yang lama, lebih daripada 500 tahun untuk terurai. Jadi sisa plastik ini akan kekal dari dalam air atau tanah. Sudah akan ambil masa yang ambil lama untuk kita dapatkan ni lah. Okay, itu saja daripada saya untuk daripada modul sisa. Sebab apa saya memilih sisa modul sisa? Sebab saya berminat untuk lebih mendalam untuk kita mencernakan sisa yang ada dekat Malaysia ni untuk kurangkan lagi. Sebab saya pun pernah membuat pemantauan dan pernah menjalankan program ini dari segi daripada kolej dan sebagainya.
Okey, untuk yang seterusnya saya ingin mempromot lah. Kiranya kalau katakan sekiranya akan datang berpeluang untuk rakan-rakan semua untuk ambil program citra ekorelawan, sila masuk ke ekorelawan, sebab apa yang anda akan dapat daripada modul tersebut ataupun modul-modul yang lain, khusus tenaga sisa, tenaga air dan tenaga macam-macam tenaga, anda boleh mendapatkan banyak ilmu daripada situ. So ekorelawan ni bukan sahaja melibatkan tumbuh-tumbuhan ataupun apa maksudnya perhutanan, dia merangkumi banyak aspek. So saya jemput yang lain-lain tu lebih kepada kerjasama daripada ekorelawan ni, lebih memantapkan dan lebihkan lagi program-program yang anda boleh masuk. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih.